Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak lah geng sebab sudi untuk tengok video ni. Aku harap korang yang tengah tengok ni teruskan support Faiz Cerita sebab aku memang sangat-sangatlah perlukan sokongan daripada korang. Jadi bila korang support, jadi aku pun macam sentiasa membara, sentiasa semangat lah untuk memberi penceritaan yang terbaik lah untuk tatapan korang. Pada yang baru tengok ni juga, aku harap kalau korang tidak keberatan, kalau boleh lah, aku harap korang dapat support, dapatlah sokong channel Faiz Cerita hanya dengan subscribe, like dan share. Sebelum aku nak memulakan penceritaan aku dalam video kali ini, aku nak minta maaf banyak-banyak jika ada segala kesalahan, kesilapan, kekurangan, kelemahan. Aku minta maaf banyak-banyak, tapi macam yang aku dah pernah bagi tahu dengan korang yang tengah tengok ni, aku akan cubalah perbaiki sedikit demi sedikit untuk memberi yang the best lah untuk tatapan korang yang tengah tengok ni. Kisah seram dalam video kali ni, apa yang aku nak kongsikan dengan korang, terjadi ke atas dua individu ni, di mana mereka berdua ni kawan. Dan kisah yang berlaku ni apabila mereka ni masuk ke dalam hutan geng. Aku ada tanyalah kan, kisah ni adakah kisah yang benar ke, kisah rekaan ke, ataupun kisah benar tapi dia tokok tambah ke. Apa yang dia bagi tahu, kisah ni memang kisah benar, tidak ada tokok tambah ataupun rekaan. Memang ini adalah benar-benar yang berlaku yang dia sudi nak kongsikan, jadi aku kongsikan dengan korang yang tengah tengok ni. Menurut info pada yang kongsikan kisah ni, dia dengan kawan dia ni sebenarnya memang suka keluar berdua tau. Suka keluar berdua. Lepas tu pula kalau pergi mana-mana pun memang jarang lah kalau ramai-ramai, memang berdua je. Kebanyakannya diorang ni suka menghabiskan waktu tu luang, macam keluar pergi tengok wayang, pergi jalan-jalan, pergi cuci mata. Memang itu adalah rutin mereka lah bila ada waktu tu luang ni. Tapi entah macam mana, ada satu hari tu kawan dia ni macam ada satu keinginan di mana kawan dia ni bagi tahu dengan dia, aku ingat kan, aku boring lah kalau nak ajak kau jalan-jalan. Macam yelah kita asyik macam tengok wayang, macam pergi tempat-tempat yang sesak, tempat yang crowded, yang ramai orang. Aku ingat nak ajak kau pergi macam spend masa tu buat aktiviti yang kita tak pernah buat. Lepas tu dia macam pelik lah, aktiviti apa yang kau nak ajak aku ni? Kita pergi camping nak? Kita masuk dalam hutan. Dia pun macam cakap lah dengan kawan dia, kau biar betul, kita ni tak pernah tau pergi camping berdua, dan kita ni tak ada pengalaman nak masuk dalam hutan ni. Kan kalau apa-apa jadi macam mana? Kawan dia yang ajak tu cakap lah dengan dia, kau nak takut apa? Tak ada apa-apa lah, kita bukan nak masuk dalam hutan tu nak buat benda-benda yang tak baik. Kita cuma macam nak menikmati keindahan alam, keindahan semula jadi. Dan kawan dia ni pun bagi tahulah, kau nak ajak aku pergi camping ni, kau nak tengok keindahan alam, keindahan semula jadi, tak ada masalah. Tapi dalam hutan ni kau kena tahu tau, ada juga penghuni-penghuni yang kita tak nampak. Yelah, kawan dia ni macam tak tahu apa-apa sangat. Dan dia pun masa tu macam rasa macam kawan dia ni tak percayalah dengan benda-benda yang gaib, dengan hantu-hantu ni semua. Memang dia tak percayalah. Dia pun macam terlepas cakap dekat kawan dia tu. Dia cakap, kau takut apa masuk dalam hutan ni? Hantu ke? Dia pun cakap lah dengan kawan dia, kau ni mulut tu hati-hati lah sikit, jangan cakap macam tu. Ini belum masuk hutan lagi kau dah cakap macam tu. Kalau masuk kau dah cakap benda-benda macam ni, macam mana? Nanti susah tau kita. Dah lah kau ajak ni kita berdua je. Dia pun macam, alah kau tak payah fikir sangat lah benda-benda macam ni, tak payah pening. Sekarang kau nak ke tak nak? Sebab aku memang nak sangat pergi. Kalau kau tak nak, aku pergi seorang-seorang. Sebab aku memang nak sangat lah pergi masuk dalam camping ni, nak try. Sebab kita tak pernah pun pergi berdua masuk dalam hutan camping. Lepas tu macam mandi sungai ni jarang. Kalau boleh kita pergilah. Tapi kalau kau tak nak, tak apalah, aku pergi seorang. Bukanlah dia tak nak ikut geng, dia risau sebab nak masuk dalam hutan kan. Korang pun tahulah kan masuk dalam hutan ni macam mana. Aku tanya dengan dia, hutan mana yang korang pergi masuk nak camping ni? Dia kata tak berapa ingat lah, sebab kejadian ni hampir lebih daripada 6 tahun jugalah, dah lama. Tapi peristiwa yang menyeramkan ni memang susah dia nak lupa. Lepas mereka berdua ni dah berbincang, buat persiapan dan sebagainya, dan kata dia masuk dalam hutan tu tak lama, dalam 3 hari. Pendekkan cerita, ada satu hari tu diorang pun gerak pagi-pagi tau, lepas subuh. Pergilah ke hutan yang diorang nak pergi ni. Kata kawan dia yang ajak ni, dia macam yakin lah sebab tengok hutan tu macam ramai orang masuk hiking,
Lepas tu macam selalu orang masuk untuk mandi sungai, buat aktiviti rekreasi dan sebagainya. Memang dia rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku lah, jadi tak payah takut. Sebab dia kata kita bukan masuk hutan ni nak naik atas-atas, kita macam bawah-bawah sikit, jadi tak ada apa-apa lah. Dia bagi keyakinan macam tu. Masa dia orang dalam perjalanan nak pergi kat hutan ni, pelbagai halangan juga tau ditempuh. Macam sesat, lepas tu macam berpusing-pusing dekat tempat yang sama, nak tanya orang tapi tak ada orang pun yang diorang boleh nak tanya. Memang sesat lah, memang macam-macam lah ditempuhi. Memang sampaikan dah fed up. Entah macam mana dalam keadaan yang memang tengah fikirkan jalan tu kan, diorang terjumpa satu jalan ni tau. Lepas tu masuklah. Tapi yelah, kawan dia yang ajak ni tak pernah pun pergi kat situ, cuma dengar daripada mulut-mulut orang lah. Jadi dia tak pernah pergi, dia tak tahu pun tempat tu macam mana. Bila dia nampak macam ada satu jalan tu kan, dia pun masuk. Lepas tu dia pandai-pandai pula cakap dengan kawan dia ni, ni lah hutan ni lah. Jumpa pun. Kawan dia macam pelik, kau tahu ke tempat ni? Kau pernah pergi ke? Aku tak pernah pergi. Aku dengar daripada mulut-mulut orang lah, tempat dia macam tu macam ni. Dia anggap yang dia dah sampai tu, itu adalah tempat yang di mana tempat ni lah yang selalu diperkatakan tu, yang mana dia selalu dengar tu. Dia penuh yakin kan. Diorang pun ada parking kereta dekat luar-luar sikit, bawa turun barang lah. Bila dah bawa turun barang tu, kawan dia ni yang ikut ni macam tak sedap tau. Tak sedap hati geng. Apa yang dia beritahu, saya memang tak sedap hati. Sebab bila saya sampai, sunyi je. Sedangkan dia cakap ramai orang masuk lah, mandilah apa, saya tak nampak ada sesiapa pun kat situ. Dia macam nak cakap dengan kawan dia tu kan, kawan dia macam marah pula. Dah lah sesat apa semua tadi kan, dia tak naklah kawan dia macam fed up. Simpan je lah dalam hati apa yang dia rasa tu. Tapi mata dia macam memandang lah sekeliling kan. Memang dia rasa macam ada yang tak kena geng. Satu suasana yang memang dia kata menakutkan. Dia risau, ini kalau apa-apa jadi macam mana lah ni. Tapi tak apalah, dia layankan jugalah kawan dia tu. Diorang pun macam mulakan lah diorang punya pengembaraan. Kawan dia ni macam ajak dia, jom lah kita cari tempat yang sesuai untuk kita letakkan kemah ni. Yang sesuai, yang kita rasa selesa, yang dekat dengan sungai dan sebagainya lah. Dia pun bagi tahu lah dekat kawan dia ni, ikut kau lah, aku memang tak pernah ada pengalaman nak camping-camping ni. Ini pertama kali lah kau ajak, kalau ikutkan aku memang tak nak. Jadi dia pun cakap lah, aduh kau ni susah lah, okey lah kau ikut je lah aku. Ada masa dia orang berjalan dalam hutan tu geng, nak cari tempat ataupun pot nak pasang kemah tu, kawan dia yang bawa ni tak sedar tau. Tapi dia baru je melangkah masuk dalam hutan tu, dia ada perasan tau. Sebab dia kata mata dia masa tu tak reti duduk diam tau. Mata dia memandang je kiri kanan. Dan dia kata waktu dia tengah macam memandang tu, dia ada terjeling tau. Ada ternampak satu macam kelibat dekat belakang pokok tau. Ini dia kata memang jelas. Tapi kelibat tu dia tak nampak muka macam mana lah, tapi warna hitam lah. Kelibat tu memang posisinya tu menghadap mereka ni, di mana waktu mereka tengah berjalan tu, kelibat tu tak jauh, macam jarak macam ni je, macam ni. Kelibat tu dekat sini geng. Waktu dia terjeling tu, dia tak ada nak tenung lama, dia terus pandang depan macam tu. Sebab dia terkejut lah, dia terperanjat lah. Bila dia ternampak je kelibat macam tu, terus dekat fikiran dia terus bermain macam-macam benda lah. Sebab banyak kan kisah-kisah yang berlaku dekat hutan, sana sini, macam-macam kisah. Dia dah mula rasa takut. Tapi dia nak cakap dengan kawan dia ni, macam yang aku beritahu tadi lah, takut kawan dia ni mengajuk lah, marah lah, fed up lah, apalah kan. Jadi tak apalah, dia buat tak tahu je. Tapi sepanjang jalan tu dia berpeluh je tau. Memang penat dan takut. Dia panggil lah kawan dia, weh, kita rehat kat sini je lah, tak payahlah sampai atas-atas sangat. Kawan dia ni pun cakap, alah takkan dah penat kot, kita baru je naik, aku rasa tak sampai separuh jalan ni, suku je, sikit lagi lah. Aku tengok dekat atas sana tu macam cantik tu kalau kita nak pasang kemah dekat situ. Dia cakap lah, janganlah tinggi-tinggi sangat, jangan dalam sangat, kita tak tahu hutan ni, kau pun tak pernah pergi. Dekat sini pun aku tengok macam tak ramai orang ni. Dia pun cakap, alah kau ni, aduh ni susah ni. Kalau aku tahu macam ni aku pergi seorang je lah. Dia dah macam mula nak merajuk lah. Kawan dia pun cakap lah dengan dia, tak ada, aku beritahu je, tak apa, kat mana, aku ikut je lah. Dia dah nampak kelibat macam tu dan dia rasa itu macam satu bentuk amaran lah kan. Tapi disebabkan dia fikirkan kawan dia ni nak sangat kan, nak rasa, dia pun ikut. Bila diorang tengah berjalan tu, nak pergi dekat satu pot yang kawan dia ni nak bawa, yang dia nampak tempat tu macam cantik tau. Lepas kejadian ni berlaku, dia tanya dekat kawan dia ni,
masa kau ajak aku pasang kemah dekat tempat yang kita duduk tu, kau nampak apa? Aku tak tahulah. Cantik je tempat tu. Aku tengok tempat tu macam memang tenang je. Walhal kalau korang nak tahu geng, apa yang Dini bagi tahu, tak ada apa-apa yang cantik pun. Semak, samun, duri sana sini, ranting sana sini. Tapi tak tahu macam mana penglihatan dia tu, nampak tempat tu memang cantik. Sampai dia beria sangat nak duduk dekat situ. Dia pelik juga, tapi dah kawan dia ajak macam tu, dia ikut je lah kan. Bila sampai je dekat tapak tu, nak siap-siap semualah, nak buka kemah apa semua. Sekali lagi tau, dia nampak penampakan. Bukan kelibat tu, tapi ni penampakan yang lain. Dia dekat macam celah-celah pokok. Dia nampak macam ada macam kain putih, tapi tak begitu jelas sangat. Kain putih, rambut panjang, yang ibarat dia nampak seseorang perempuan daripada belakang. Macam itulah. Masa tu dah mula rasa takut sangat geng. Takut sangat. Sebab dia kata dah 2 kali dia nampak. Kawan dia memang tak perasan apa pun. Memang dia risau sangat. Hati dah tak sedap dah. Dah lah dalam 3 hari ke 2 hari mereka rancang nak duduk kat situ. Memang dia kata kalau apa-apa berlaku, malam ni juga dia nak balik. Sebab dia dah nampak 2 kali, tapi kawan dia tak nak bagi tahulah kan. Dia abaikan lah. Dia tahan je. Lepas dah siap-siap pasang kemah apa semua, kawan dia ajak, jom kita pergi sungai. Tu sungai, kita pergi mandi jap. Dia nak tinggal sebenarnya, tapi dia dah nampak macam tu tadi, dia ikut jugalah. Yang pertama dia ikut sebab risau kalau apa-apa berlaku kat kawan dia. Kedua dia ikut, kalau dia tinggal dekat kemah tu, dia takutlah kalau nampak benda-benda yang lain-lain pula kan. Dia pun ikutlah pergi dekat sungai tu. Masa tengah-tengah mandi dekat sungai tu, macam tengah-tengah santai apa semua kan. Macam yang aku bagi tahu korang tadi geng, Dini mata dia memang bila dia sampai je, dia dah mula tak tidur diam dalam mata dia. Dia memandang je sana sini kan. Kawan dia macam tak ada apa-apa je, macam tenang je. Lepas setengah jam mereka kat sungai tu, entah kenapa dia rasa bulu roma dia naik tau geng. Memang dia tengok tangan dia pun, kat tengkuk dia pun macam ada yang tak kena je. Walaupun dia tak nampak apa-apa waktu dia dengan kawan dia tengah mandi kat sungai tu, tapi dia rasa macam ada yang memerhati tau. Yang dia rasa, yelah, macam bila dia pandang sana, dia pandang sini, tak ada. Tapi memang dapat rasa ada yang memerhati. Sebab dia dapat rasa vibe yang sangat-sangat menakutkan. Tengah-tengah mandi tu, yelah, hari dah nak malam, dia pun cakap dengan kawan dia, jom naik. Kawan dia ni pula, aduh aku tak tahulah nak cakap macam mana. Kawan dia ni boleh cakap, lepak dulu, mandilah dulu, nak takut apa? Kau takut hantu ke? Kan aku cakap tak ada hantu. Kau jangan risau. Lagilah dia bertambah cemas kan. Kawan dia tercelupar pula cakap macam tu kan. Aku pun tak tahulah kenapa dia boleh ada rasa nak terlepas cakap macam tu. Apa yang dia bagi tahu ni ialah benda dah lama berlaku. Kawan dia pun dah dapat pengajaran. Apa yang pengajaran kawan dia dapat? Bila waktu malam ni geng, bila diorang dah settle mandi sungai, dah selesai, diorang pergi kat kemah, buka baju apa semua, dan macam buat preparation nak masak lah kan. Bila masuk hutan camping kan macam ada peralatan untuk masak. Tapi dia kata waktu tu macam masak Maggi je lah, masak yang simple-simple kan. Tak adalah makan yang sedap-sedap sangat. Sebab diorang just nak camping, nak relax je. Nak relax pun macam tak boleh. Dia rasa stres sangat. Nak menjelang besoknya tu, waktu siang dia kata nak menunggu tu, aduh dia kata tak tahulah macam mana nak hadap. Kawan dia macam seronok sangat lah. Jadi dia tak naklah cakap bukan-bukan, sebab dia tak nak spoilkan mood kawan dia tu. Bila waktu masuk nak malam ni geng, dia agak masa tu dalam pukul 8-9 tau. Dan masa tu dah mula rasa lain macam. Dia pun cakap dengan kawan dia, aku penat lah, aku ingat nak masuk dalam kemah dulu lah, aku nak tidur dulu lah, nak rehat. Dia cakap lah, aku tak tahan lah, aku letih lah, penat. Lepas tu dia pun cakap, kau nak masuk lah dulu, nanti aku masuk lah. Engkau ni mesti takut lah tu nak tidur awal. Dia cakap lagi benda macam tu pula malam-malam. Dia nak tegur kawan dia ni, nanti kan jadi gaduh pula. Sebab kawan dia ni macam susah sikit nak kena tegur geng. Jadi tak apalah, dia pun masuk dalam kemah. Dan kawan dia ni kat luar, macam tengah kemas-kemas apa semua. Tiba-tiba apa yang berlaku tau, tengah kawan dia kemas tu dan dia dalam kemah, ada bunyi angin yang memang kuat. Angin yang memang sangat kuat. Kawan dia yang tengah kemas dekat luar tu macam, kuatnya angin malam ni. Ni nak hujan ke apa ni? Dia pun buat tak tahu je lah. Lepas kawan dia kemas, kawan dia bagi tahu dengan dia, tunggu kejap tau, aku nak pergi buang air jap. Dia cakap lah, kau nak buang air kat mana ni? Kau jangan buang sembarangan. Ni dalam hutan ni tau.
Alah, kau jangan risau, jangan takut. Adalah cara aku nak buang. Kau ingat aku ni tak pandai sangat ke? Tak apalah. Kawan dia dah cakap macam tu. Okey lah. Lepas 10 minit macam tu, yang dalam kemah ni lah, dia macam tunggu kawan dia. Asal kawan dia tak datang-datang lagi ni? Asal lama sangat kan? Kata dekat-dekat sini je, takkan dia nak masuk dalam hutan-hutan sana nak buang air? Dia macam tak sedap hati, dia keluar daripada kemah. Dia keluar daripada kemah, dia kena jalan sikit lah sebab kawan dia ni macam ada macam jalan sikit lah. Dia macam nak ke satu sudut tu nak buang air lah, nak buang hajat. Dia pun jalan lah pergi cari kawan dia, bawa torchlight. Cari, dia nampak lah kawan dia geng. Dia panggil kawan dia. Weh. Kawan dia pun tak tahu geng. Panggil 2-3 kali, tak nak sahut tau. Dia dah mula rasa panik. Kenapa pula macam ni? Tadi okey je. Dia kejar lah kawan dia. Dia kejar. Dia pegang bahu kawan dia. Weh, kau nak pergi mana? Lepas tu kawan dia macam tersedar. Apa pasal ni? Tak ada, kau kata tadi nak pergi buang air. Aku tunggu dalam 10 minit. Aku tengok kau dah sampai sini dah jalan. Lepas tu dia kata lah, weh, aku tak ada nak jalan sini weh. Aku nak buang air dekat sana je tadi. Habis tu asal kau jalan sampai sini? Dia cakap dengan kawan dia ni kan. Dia cerita lah. Tak tahu tadi macam ada orang yang panggil aku lah. Dia panggil aku, dia macam nak minta tolong. Dia panggil kau macam mana? Aku tak dengar suara orang pun. Dia tak panggil aku dengar suara. Tapi apa yang aku nampak tu, orang tu panggil aku macam melambai macam ni. Jadi masa aku nampak tu, aku dah tak sedar dah. Dia kata, sudah, macam mana ni kan? Engkau ni betul ke main-main ni? Dia kata, betul, aku tak main-main. Kawan dia yang tercelupan ni tadi dah terkena benda macam tu. Dia kata, dah jom kita balik kemah. Besok kita keluar daripada tempat ni. Kita nak balik malam-malam macam ni pun macam mana, jalan tak nampak, gelap sangat, barang nak kemas apa semua. Jom kita naik masuk dalam kemah. Yang teman ni kan dia ada pegang torchlight kan. Dia suruh kiri kanan, yelah nak naik dekat kemah balik kan. Bila dah sampai kemah, dah masuk dalam kemah, kawan dia ni nak zip kemah tu. Masa nak zip kemah ni, satu pengalaman yang tak dapat dilupakan geng. Sebab apa tau, yang teman kan ni tadi, yang pegang torchlight, bukan yang mulut cabul tu. Yang mulut cabul tu dia dah masuk tidur, dia dah takut sangat. Tiba-tiba dah jadi menggigil lah. Masa nak tutup zip ni, dia kata memang jelas nampak ada satu kelibat ni. Yang dia kata, nak kata manusia tak manusia geng, tapi nampak rambut panjang, mengurai. Lepas tu macam ada nampak sepihan muka sikit lah. Dan mata merah, muka memang putih pucat. Yang paling ketara, benda tu senyum geng. Dia peganjat, tutup zip cepat, terus tidur. Terus dua-dua pun dalam keadaan yang takut menggigil. Dan pada waktu mereka tidur dalam kemah tu, nak menjelang besoknya geng, memang terasa lama geng. Dan diorang kata keadaan tak tenang, memang takut. Sebab apa, kemah tu digoyang-goyang. Lepas tu diorang dapat rasakan macam barang yang diorang kemas dekat luar tu macam berteraburkan tau. Macam ada orang datang pegang barang-barang tu semua. Dia kata memang takut sangat lah. Sampailah diorang tertidur dalam keadaan ketakutan. Lepas tu diorang dah sedar sekitar dalam pukul 8 pagi macam tu. Tengok hari dah siang. Mereka berdua ni memang tak mandi dekat sungai tu, terus packing barang. Dalam keadaan dua-dua takut ni menggigil. Packing barang apa semua, kemas-kemas, cepat-cepat apa semua. Teruslah berjalan pelan-pelan pergi dekat kereta tu. Nasib baik jumpa kereta tu. Sebab dia kata takut juga kalau sesat. Dah lah memang tak ada sesiapa kat situ. Waktu dah jumpa kereta tu, diorang terus packing barang, terus masukkan dalam kereta lah, dalam bonet kereta dan sebagainya. Waktu diorang nak keluar daripada tempat tu, dah masuk dalam kereta, dah start enjin apa semua. Tiba-tiba macam ada seorang pakcik tau. Pakcik ni tegur lah, "Dik, buat apa dalam hutan ni?" "Kami semalam ni cadangnya nak macam berkemah." Sebab pakcik ni nampak juga diorang ni macam pucat tau. Pakcik ni nampak keadaan diorang macam tu. Keadaannya memang takut, muka dah memang pucat kan. Lepas dia beritahu pakcik ni apa yang berlaku, pakcik ni cakap lah, "Lain kali jangan datang dekat sini." "Tapi saya dengar ramai orang datang kat sini." "Bukan dekat belah sini dik, ada dekat belah bawah sana tu yang ramai orang. Awak dah salah jalan ni." Dia beritahu dekat pakcik ni, "Dekat bawah ke? Sebab saya dah pusing beberapa kali dah masa nak datang, tak ada jumpa apa-apa jalan. Tiba-tiba saya nampak sini, saya masuk dah sini, saya ingat sini." Dia kata, "Bukan, dekat sini janganlah kau datang, bahaya. Pernah juga dulu ada orang yang hampir nak hilang tau. Dan dekat sini memang keras sikit. Dah lah kau datang berdua. Kat sini kalau datang ramai-ramai tu okey lah sikit, tapi ramai-ramai pun tak nak datang sini. Dah, pergi balik. Lain kali jangan datang sini. Orang berdua ada nampak apa-apa ke?"
Dia cerita lah nampak itu, nampak ni apa semua. Dan pakcik ni beritahu nanti dah sampai dekat rumah, dah selamat, cari sesiapa yang memang tahu hal ehwal perubatan ni, yang memang mahir, pulihkan balik semangat korang. Sebab pakcik nampak sangat korang ni dalam keadaan yang takut ni. Diorang pun balik lah. Memang sehari je kat dalam hutan tu. Nak kata sehari pun tak juga geng, beberapa jam jugalah. Apa yang dia beritahu, benda nak berlaku, nasib tak baik. Dan mungkin juga salah satu sebab kawan dia ada terlepas cakap banyak kali benda yang tak baik kan. Dan selepas daripada kejadian tu, kawan ni pun dah berubah lah, taklah mengeluarkan kata-kata yang macam yang tadi tu lah, yang aku sampaikan tadi. Jadi geng, itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kali ni. Yang dikatakan kisahnya memang kisah benar, bukan kisah rekaan, bukan kisah yang memang ditukar tambah, bukan, memang kisah benar. Dan hutan yang diorang pergi ni kat mana, diorang dah tak berapa ingat. Apa yang diberitahu menurut info, apa yang diceritakan memang dah lama. Cuma peristiwa yang berlaku ni je lah yang ingat. Itu pun ada yang lupa-lupa sikit lah dia beritahu. Jadi itu saja geng yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kali ni. Aku harap korang sudi stay tune lah sampai habis untuk tengok bukan saja video ni, tapi juga video-video yang lain-lain dan video-video yang seterusnya dan yang akan datang. Jadi geng, segala kesalahan, kesilapan, segala penceritaan aku, sekiranya kalau ada kekurangan dan kelemahan, minta maaf banyak-banyak, tapi aku akan perbaikilah yang sebaik-baiknya untuk tatapan korang. Jadi geng, pada yang tengah tengok ni, teruskan menyokong support Faiz Cerita. Pada yang baru tengok, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Kalau korang ada kisah-kisah seram yang korang nak kongsikan, korang boleh DM je aku, jadi aku boleh kongsikan di dalam Faiz Cerita. Ok geng, aku harap korang jangan lupa untuk support juga Facebook page Faiz Cerita, Instagram, TikTok Faiz Cerita. Ok geng, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Tamat. Thanks for watching.